Salam sejahtera. Singapura dan Malaysia memeterai 3 perjanjian kerjasama dalam lawatan rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Singapura. Ia meliputi bidang-bidang ekonomi hijau, ekonomi digital serta perlindungan data peribadi dan keselamatan siber. Pemimpin Malaysia itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Halimah Yacob dalam lawatan rasmi beliau yang pertama ke sini sejak menyandang jawatan itu pada November lalu. Wartawan Emilia Amin melaporkan. Lawatan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Singapura disambut dalam satu upacara penuh istiadat di istana. Kali terakhir beliau bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong adalah di Sidang Puncak Singapura pada 2018. Dalam lawatan rasmi kali ini, PM Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Halimah Yacob. PM Lee menyifatkan PM Anwar sebagai bukan orang asing kepada Singapura. Meskipun Singapura dan Malaysia adalah rakan perdagangan kedua terbesar masing-masing, hubungan yang terjalin jauh lebih meluas dan mendalam. They are bound by geography and our shared history. Our peoples have deep family and cultural ties. The Causeway and the Second Link are among the busiest border crossing points in the world. Over the years, our two governments have deepened our cooperation in almost every domain. We work together in health, education, culture, supply chain, connectivity, and many other areas. Kerjasama dua hala ini diperdalam dalam pertemuan kedua-dua pemimpin hari ini. Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Hijau adalah yang pertama seumpamanya dimeterai oleh Malaysia dengan mana-mana negara. Matlamat utamanya adalah untuk mengurangkan pelepasan karbon oleh industri selain membantu syarikat dan pekerja merebut peluang dalam industri yang semakin berkembang itu. Dua lagi perjanjian dimeterai dalam bidang ekonomi digital serta perlindungan data pribadi dan keselamatan siber. Saya bagi pihak rakan-rakan Malaysia ingin memberi keyakinan kepada Perdana Menteri dalam apa saja bidang, termasuk ekonomi hijau, itu adalah bidang yang boleh kita uruskan untuk kepentingan kedua-dua negara. Dan saya percaya banyak yang harus dilakukan dan tidak harus ada kebimbangan kerana semua bidang yang boleh dipelajari dari Malaysia atau yang dipelajari daripada Singapura. PM Anwar yang juga menyifatkan PM Lee sebagai rakan baik memberi jaminan bahawa tiada isu dua hala yang patut dibiar tanpa huraian. Mereka juga akan cuba melakukan yang terbaik untuk meningkatkan lagi hubungan demi manfaat kedua-dua negara. Sebagai memperingati lawatan PM Anwar dan isterinya Dr. Wan Azizah ke sini, sejenis bunga orkid hibrid juga dinamakan sempena mereka. PM Anwar akan melawat ke Singapura lagi bagi menghadiri retreat pemimpin tahunan dalam separuh kedua tahun ini. Singapura sedang mengemaskini usaha membantu warga senja menikmati kehidupan sepenuhnya. Lancarkannya, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berkata proses penuaan merupakan pembangunan sosial yang paling penting. Matlamatnya adalah meningkatkan pelibatan masyarakat, membantu warga emas kekal sihat dan terus aktif. Ini merupakan sebahagian daripada Pelan Tindakan Penuaan Berjaya 2023 yang bertujuan memenuhi keperluan serta aspirasi yang berubah-ubah bagi warga senja masa kini dan masa depan. Pelan yang telah dikemaskini itu mempunyai 3 bidang tumpuan. Bagaimana warga senja dijaga, bagaimana mereka boleh terus berhubungan dengan masyarakat, serta bagaimana mereka boleh terus menyumbang kepakaran serta ilmu pengetahuan. Contohnya dengan menjadi sukarelawan atau mengikuti kursus. Pelan tindakan tersebut akan melanjutkan inisiatif sedia ada, memperhalusinya serta memperkenalkan program baru. Semasa berucap di pelancaran pelan tersebut, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berkata isu penuaan merupakan perkembangan sosial paling ketara di Singapura dan ia memerlukan tindak balas seluruh masyarakat. While we cannot turn back time and prevent aging, we can prevent, delay, even reverse frailty while in the early stages. All that we are doing to roll out Healthier SG, encourage aging in communities, enhance contribution, connectedness and care for seniors must gear ourselves
towards the goal of preventing frailty among seniors. Pasukan sokongan untuk mereka yang baru disahkan mengalami demensia dijangka meningkat 3 kali ganda kepada 6 menjelang Mac 2025. Pasukan Pendamping Masyarakat atau CREST menawarkan program sokongan pasca diagnostik bagi membantu lebih banyak keluarga serta menghubungkan mereka kepada sumber-sumber yang tersedia. Yang merupakan antara usaha teras bagi meningkatkan mutu jagaan demensia di Singapura sebagai sebahagian Pelan Tindakan Penuaan Berjaya 2023. Bagi keluarga yang tinggal bersama pesakit demensia, banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Bagi Encik Daniel Lim, sudah lebih sedekat beliau menjaga dan merawat bapanya, sekarang lebih mudah untuk mendapat sumber dan sokongan di peringkat masyarakat. Menurut statistik, 1 dalam 10 penduduk berusia 60 tahun ke atas mengalami demensia yang berbeza tahapnya. Maka itu, pemerintah mahu membantu warga senja dapat terus tinggal dalam suasana yang sudah terbiasa. Di bawah Pelan Tindakan Penuaan Berjaya 2023, Kementerian Kesihatan ingin meningkatkan jagaan demensia dalam 5 bidang utama. Ini termasuk meningkatkan usaha pencegahan dan kesedaran serta pengesanan awal. If you prepare well ahead in advance, a lot of things can be done to maintain the quality of life, maintain the quality of care by the person with dementia and the caregivers. And over the trajectory of the disease, let's say 8 years, the person can live relatively well throughout. Selain usaha pencegahan dan kesedaran awal, Encik Chan berkata inovasi dalam bidang jagaan juga sangat dialu-alukan. Ini terutama memandangkan jumlah warga senja yang mengalami demensia dijangka terus meningkat. Untuk menggalakkan warga emas kekal berhubungan dengan kawasan sekeliling mereka, 16 lagi taman terapeutik akan dibina menjelang 2027. Sekarang terdapat 9 taman mesra warga emas sedemikian dan merupakan antara daya usaha dalam Pelan Tindakan Penuaan Berjaya. Taman-taman itu direka secara saintifik untuk menggalak kesihatan fizikal dan mental yang lebih baik. Pemandangan dan bauan yang tersedia boleh memberi manfaat kepada pelbagai keadaan perubatan seperti demensia, serangan angin ahmar, jantung dan masalah perasaan. Taman-taman itu akan menyertakan ruang kegiatan untuk program-program bagi semua peringkat usia. 50 zon perak juga akan dilaksanakan menjelang 2025. Ini melibatkan kawasan-kawasan dengan ciri-ciri keselamatan jalan raya yang dipertingkat untuk golongan warga emas dan mereka yang kurang aktif. 100 jejambat pejalan kaki juga akan dilengkapi dengan lift-lift. Perniagaan yang ingin menggajikan pekerja warga emas boleh memanfaatkan 2 geran pemerintah buat lagi 2 tahun. Geran itu menawarkan subsidi gaji dan sokongan dana apabila menggajikan pekerja warga emas. Sejauh ini, lebih $450 juta subsidi gaji diagihkan kepada syarikat-syarikat sekaligus membolehkan mereka menggajikan sekitar 500,000 pekerja warga emas. Sebilangan syarikat mengalu-alukan lanjutan geran itu sementara yang lain mendapati proses pengagihan boleh diperhalusi lagi. Pada usia 71 tahun, Christina Law adalah pekerja tertua di pusat jagaan warga emas ini. Malah, beliau lebih berumur berbanding sebilangan penghuni di sini. Namun, beliau belum ada rancangan untuk bersara lagi. Pusat jagaan Yong Eun ingin menggajikan lebih ramai pekerja seperti Cik Law. Pusat itu memanfaatkan sebuah geran yang menyediakan sokongan dana bagi firma yang menggajikan pekerja warga emas. Diberi nama Geran Pengambilan Bekerja Semula Secara Sambilan atau PTRG, ia dilancarkan pada tahun 2020 dengan tujuan menggalakkan lebih banyak syarikat menggajikan pekerja lebih berusia. Setakat September lalu, lebih 5,700 firma sudah memanfaatkan skim berkenaan dan membawa manfaat kepada lebih 45,000 warga emas. Satu lagi skim yang dilanjutkan lagi 2 tahun adalah skim kredit pekerjaan warga emas.
Ia menyediakan subsidi gaji 8% bagi syarikat yang menggajikan pekerja berusia 55 tahun dan ke atas. Seorang pakar latihan mengalu-alukannya tetapi berpendapat syarikat lebih kecil mungkin teragak-agak untuk memohon skim tersebut disebabkan pengagihan dananya lama. Beliau menyarankan jika subsidi tersebut boleh diagihkan dalam tempoh 2 bulan berbanding 6 hingga 12 bulan sekarang. Musim perayaan boleh jadi satu peluang untuk masyarakat berbilang kaum di negara ini mendalamkan lagi kefahaman tentang budaya dan agama satu sama lain. Menteri di Pejabat Perdana Menteri Dr. Maliki Osman juga berkata Majlis Jawatan Kuasa Eksekutif Kegiatan Melayu Persatuan Rakyat atau MESRA boleh menjadi pemangkinnya. Beliau berkata demikian di luar acara Festive Joy CNY yang diadakan bagi menceriakan lagi sambutan Tahun Baru Cina di GRC East Coast. Dari melambung Yusheng sehinggalah mempelajari pantang larang sewaktu menyambut Tahun Baru Cina. Itulah antara budaya dan adat perayaan kaum Cina yang dapat dipelajari sekumpulan sukarelawan dan peserta Majlis Jawatan Kuasa Eksekutif Kegiatan Melayu Persatuan Rakyat serta Jawatan Kuasa Eksekutif Kegiatan Melayu GRC East Coast menerusi satu usaha yang dipanggil Festive Joy CNY ini. Adat dan tradisi budaya Cina ini dikongsi oleh wakil daripada Persekutuan Persatuan-Persatuan Suku Kaum Cina Singapura. Saya juga ada mempelajari salah satu daripada orang punya tradisi budaya macam mana diorang rayakan Tahun Baru Cina. Dari segi makanan pun, jadi semua tak tahu yang diorang panggil tu garlic shoot ke apa kan. Semua bawa gulak Lagi satu pun saya tak tahu yang tak boleh minta hutang. Itu yang saya dapat daripada hari ini . Acara ini turut disemarakkan lagi dengan kehadiran wakil-wakil daripada Persatuan Pekerja Hijrahan, Pertubuhan Melayu Islam dan Bangsa India. Seramai 50 penerima bantuan dari kawasan GRC East Coast turut diraikan dan diberi pek perayaan. Saya rasa hari ini kita lihat bagaimana kita boleh menjadi pemangkin PA Mesra sebagai pemangkin di mana kita membawa semua para penduduk kita, tak kira latar belakang mereka, sama ada mereka daripada kaum Cina, kaum India, kaum Serani dan sebagainya untuk sama-sama merayakan Hari Raya Cina kita pada tahun ini. Kita juga memberi peluang untuk meningkatkan kefahaman dan penghargaan terhadap perayaan tersebut. Jadi saya harap lebih banyak lagi perayaan seperti ini yang dapat dilakukan supaya kita dapat terus mengeratkan lagi silaturahim di antara kaum-kaum di Singapura. Acara ini merupakan sebahagian daripada kempen Mesra Berkongsi bagi memperkukuh hubungan antara penduduk berbilang kaum sempena Tahun Baru Cina.